Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Islamuddin bin Adnan. Nombor matrik saya A1734991 dan hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan saya yang bertajuk Pendekatan Dakwah kepada Remaja yang Ketagihan Pornografi. Latar belakang kajian. Okey, ketagihan pornografi merupakan satu perbuatan menonton atau melihat bahan pornografi secara melampau, kerap dan susah untuk ditinggalkan oleh mereka yang terlibat. Ketagihan pornografi yang berlaku dalam kalangan rakyat di negara Malaysia tidak hanya melibatkan golongan dewasa, tetapi turut melibatkan golongan bawah umur seperti remaja. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk membincangkan faktor yang menyebabkan ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada hari ini yang mungkin didorong oleh perkembangan teknologi pada masa kini dan pengaruh rakan sebaya. Selain itu, kajian ini turut membahaskan tentang pendekatan dakwah yang digunakan untuk berdakwah kepada remaja yang ketagihan pornografi. Pendekatan Al-Mau'izah Al-Hasanah merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi isu ini dan kajian ini membahaskan bagaimanakah pendekatan Al-Mau'izah Al-Hasanah mampu menarik golongan ini untuk kembali ke pangkal jalan. Objektif kajian untuk kerja ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama, objektif pertama ialah kajian ini membahaskan tentang penggunaan teknologi yang pesat pada masa kini dan keburukan yang timbul pada era globalisasi ini. Dan objektif yang kedua ialah kajian ini juga dibuat bagi mengenal pasti apakah faktor yang menyebabkan berlakunya isu ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada masa kini. Dan objektif yang terakhir adalah untuk menerangkan tentang pendekatan metod dakwah yang digunakan bagi berdakwah kepada golongan tersebut. Pengenalan. Dunia masa kini menyaksikan perubahan dan perkembangan sumber teknologi moden. Maklumat internet yang mudah dicapai dan diakses menyebabkan penggunaan terutamanya golongan remaja sekolah mampu mencari maklumat apa sahaja tanpa batasnya dengan satu klik tanpa merujuk pada sesiapa. Apa yang lebih membimbangkan apabila sikap remaja yang suka mengambil tahu dan mahu mencuba sesuatu yang baru menyebabkan mereka mampu mengaksesnya dengan begitu mudah dan pantas. Keburukannya, jika disalahguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, mereka akan menyebarkan berita palsu dan menyebar gambar-gambar yang mempunyai unsur yang lucah. Penyalahgunaan gadget mampu menyebabkan munculnya aktiviti yang tidak bermoral terhadap masyarakat, iaitu ketagihan pornografi. Metod dakwah merupakan peranan yang penting dalam menangani masalah ketagihan pornografi di kalangan remaja. Asas kepada pendekatan dakwah ialah dengan hikmah kebijaksanaan, nasihat yang baik dan lunak, berdebat atau berbincang dengan cara yang baik. Pendekatan dakwah yang dipilih iaitu pendekatan dakwah Al-Mau'izah Hasanah. Ini kerana proses pengajaran kepada golongan ini berjalan lancar dan dapat difahami dengan baik. Definisi pornografi menurut Islam adalah pornografi berasal dari Yunani yang terdiri dari 2 suku kata iaitu porn and graphin. Porn bererti gadis liar, nakal, pelacur, penjajah seks. Dan graphin bererti tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan sebagainya. Manakala definisi pornografi menurut Kamus Dewan Edisi keempat adalah segala bahan seperti filem, bahan bacaan, gambar foto dan sebagainya yang bertujuan untuk membangkitkan hawa nafsu. Manakala definisi pornografi menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pornografi berasal dari perkataan porneia, iaitu perkataan Greek yang digunakan bagi merujuk pelacur dan istilah ini membawa makna penulisan tentang pelacur. Dan maksud pornografi adalah bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati atau pembaca. Ia juga dikenali sebagai porn, smut dan bahan ujar. Seterusnya adalah krisis pornografi di Malaysia. Kecanggihan teknologi tidak dapat dinafikan kerana ia mempunyai banyak kebaikan dan memudahkan urusan seharian, terutama dalam
kalangan dalam urusan komunikasi, menyiapkan tugasan, alat pembelajaran atau penghantaran dokumen secara pantas. Teknologi turut mempunyai keburukannya jika disalahguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, ia menjadi sumber yang mampu memberi kesan yang negatif. Pengarah Love Myself kempen Dr. Syamsuryani Muhammad Jamal mendapati statistik global yang dikeluarkan oleh laman web lucah di Amerika Syarikat menyatakan bahawa Malaysia antara negara yang paling tinggi di Asia yang menonton sumber pornografi. Isu ketagihan pornografi dapat dikaitkan dengan pasca COVID-19 apabila berlakunya peningkatan kadar purata view laman web lucah di internet Pornhub Malaysia. Sejak negara ini dilanda wabak pandemik COVID. Sambungannya, kerajaan telah mengamalkan langkah-langkah berjaga bagi mengengkam virus ini daripada berleluasa dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pun diarahkan sejak 18 Mac. Disebabkan faktor tersebut, rakyat tidak dibenarkan keluar dan terus berada di dalam rumah. Oleh itu, rakyat Malaysia dikatakan mempunyai terlampau banyak masa terluang sehinggakan trafik laman web Pornhub di Malaysia meningkat naik semenjak PKP dilaksanakan. Pornhub merupakan laman web pornografi terkemuka dan ini terbukti selepas sebuah statistik dikeluarkan oleh mereka. Pihak tersebut telah menjalankan kajian dan mendapati bahawa Malaysia berada pada tangga keempat dengan peningkatan carian sebanyak 84%. Trafik Pornhub di Malaysia mencanak naik sehingga 84% sehingga PKP 2020. Apakah faktor ketagihan pornografi? Faktor yang pertama adalah teknologi. Penggunaan teknologi yang tidak terkawal seperti pada masa kini akan mendatangkan impak yang buruk kepada kehidupan manusia. Apabila digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan yang salah seperti penipuan atas talian, penyebaran berita palsu, penggodaman dan penyebaran bahan pornografi. Kanak-kanak yang tidak dibendung dengan baik dalam penggunaan teknologi secara berlebihan, ia akan membawa kesan negatif terhadap kehidupan mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak di Malaysia secara puratanya didapati menghabiskan masa mereka antara 7 hingga 8 jam seharian dengan teknologi seperti telefon bimbit, televisyen dan komputer. Kanak-kanak dan remaja yang mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat terutamanya melalui rancangan yang memaparkan unsur ganah dan tidak bermoral iaitu lucah sehingga menyebabkan mereka menjadi terpengaruh serta menyebabkan hati mereka menjadi keras dan kasar yang akhirnya menyebabkan berlakunya masalah ketika berinteraksi dalam kehidupan. Faktor ketagihan pornografi yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Dalam isu ketagihan pornografi, sebelum seseorang itu menjadi ketagih terhadap filem pornografi, mereka akan melalui beberapa fasa dahulu. Fasa yang pertama adalah pendedahan awal. Pendedahan awal ini adalah pengaruh rakan dalam penggunaan teknologi atau internet akan menambahkan lagi perasaan ingin tahu remaja terhadap dunia pornografi. Fasa yang pertama ini biasanya terjadi sejak di zaman remaja di sekolah menengah. Manakala fasa yang seterusnya adalah fasa mengisi masa lapang. Mereka akan melakukan aktiviti yang tidak bermoral ini pada waktu lapang. Seterusnya, mereka akan mencari perkara yang berkaitan pornografi untuk memuaskan nafsu mereka. Fasa yang berikutnya adalah rutin harian. Apabila sudah menjadi kebiasaan, perbuatan menonton video pornografi tersebut akhirnya menjadi rutin harian pada mereka. Dan fasa yang terakhir adalah ketagihan. Di fasa inilah perbuatan menonton video lucah menjadi satu keperluan bagi mereka. Jika mereka tidak dapat menonton pornografi dalam sehari, mereka akan menjadi resah dan kesan pornografi terhadap kesihatan Malaysia. Pornografi mampu memberi kesan negatif kepada kesihatan mental manusia serta mampu memberi kesan yang buruk terhadap otak remaja yang menyebabkan mereka mudah mempercayai gambaran palsu iaitu kenikmatan melakukan seks berbanding realiti kehidupan yang sebenar. Ini kerana pornografi mampu menyebabkan gangguan terhadap emosi remaja seperti hilang rasa malu, hilang pertimbangan dan akan sentiasa merendah diri.
Mereka yang akan ketagihan pornografi mempunyai ciri yang sama, iaitu suka duduk bersendirian. Kesan buruk pornografi terhadap kesihatan mental adalah lebih teruk jika dibandingkan dengan kesan yang disebabkan oleh pengambilan dadah. Penagih boleh dirawat dengan pemberian ubat-ubatan atau menangkap mereka yang mengedar dadah dan sebagainya. Manakala ketagihan pornografi adalah sangat sukar untuk dirawat. Ini kerana ia tidak mempunyai ubat yang khusus yang boleh diberikan. Serta bahan pornografi juga lebih mudah diperoleh berbanding dadah. Pendekatan kepada remaja yang ketagihan pornografi, iaitu memula pengertian dia. Metodologi dakwah merupakan cara kaedah pendekatan dan sebagainya yang dilakukan secara sistematik untuk memudahkan dan membolehkan orang yang didakwah yang menerimanya dengan apa yang disampaikan dan membuat aktiviti berdakwah berjalan dengan lancar. Pendakwah merupakan peranan yang besar dalam dakwah. Ini kerana metod adalah yang menentukan keberkesanan sesuatu dakwah yang diusahakan. Ketiga-tiga metodologi dakwah iaitu al-hikmah, al-mau'izah hasanah dan al-mujadalah al-husna dianggap sebagai kerangka utama uslub, cara dan gaya pendakwah yang sesuai untuk digunakan sepanjang masa dan di pelbagai tempat. Sebahagian pengkajian mudakwah menyatakan ketiga-tiga kaedah ini dikenali dengan istilah manhaj rabbaniyah, iaitu merujuk kepada metodologi yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pasti dan mutlak kebenarannya. Pendekatan dakwah yang digunakan. Pendekatan dakwah yang digunakan adalah al-mau'izah hasanah. Perkataan al-mau'izah hasanah adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Ia mengandungi dua perkataan, iaitu mau'izah hasanah yang memberi erti nasihat, peringatan dan pengajaran, sama ada perkataan atau perbuatan. Manakala al-hasanah ialah kebaikan. Oleh itu, maksud mau'izah hasanah ialah memberi erti nasihat yang baik. Menurut Al-Alusi, beliau menjelaskan bahawa mau'izah hasanah adalah kata-kata yang memberikan kepuasan dan memberikan pengajaran bermanfaat yang tidak tersembunyi kepada sasaran dakwah. Seterusnya, mau'izah hasanah ini merupakan pendekatan dakwah yang sesuai terhadap golongan yang ketagihan pornografi. Sebagai contoh, kaunseling merupakan kegiatan memberi nasihat kepada remaja yang bermasalah dan ia juga merupakan cara berdakwah mau'izah hasanah yang diaplikasikan pada masa kini. Ini kerana cara yang digunakan adalah dengan bercakap dengan lemah lembut, menasihati dan memberi kata-kata semangat kepada remaja yang bermasalah. Ini bertujuan agar remaja tersebut mempunyai perasaan untuk berubah. Konsep pendekatan mau'izah hasanah juga boleh dilaksanakan dengan menggunakan kisah-kisah yang menarik dan menggunakan medium yang sesuai pada masa kini, iaitu dengan menggunakan alat teknologi yang canggih seperti menggunakan komputer riba, telefon, internet dan sebagainya. Sebagai contoh, dakwah boleh disampaikan dengan membuat video yang menarik dan menyebarkan melalui media massa seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya agar dapat menarik minat mereka yang mendengarnya. Pendekatan al-mau'izah hasanah yang boleh digunakan untuk berdakwah kepada golongan yang ketagihan pornografi adalah memberi nasihat dengan adanya unsur seperti tarhib dan tarhib. Tarhib ialah menggalakkan manusia melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, iaitu melakukan kebaikan, beramal soleh, berakhlak mulia dan melaksanakan segala perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Arti kata lain, maksud tarhib merupakan satu galakan dorongan yang memberikan kegembiraan dan juga rangsangan kepada sasaran dakwah. Oleh itu, tarhib merupakan satu cara pendekatan yang sesuai untuk golongan remaja yang ketagihan pornografi. Manakala tarhib bertujuan untuk menarik manusia supaya tidak melanggar batas-batas Allah dengan mewujudkan rasa gerun ke dalam hati manusia, dengan menyediakan azab yang pedih dan balasan di akhirat bagi mereka yang melakukan maksiat dan bagi hamba yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarhib ialah ancaman diri daripada melakukan perbuatan yang dilarang, dibenci serta perbuatan yang mengaibkan. Ini termasuklah pornografi yang sama kedudukannya dengan penharaman
terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang ke arah perzinaan lainnya seperti tabarruj, khalwat dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini mempunyai ancaman dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa tarhib merupakan salah satu pendekatan metod dakwah yang sesuai untuk menjalankan dakwah kepada golongan remaja yang ketagihan pornografi. Kesimpulannya, ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada hari ini banyak berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan corak hidup yang dikecapi oleh manusia pada masa kini. Keadaan ini berlaku kerana perkembangan teknologi yang berlaku masa kini membolehkan setiap orang mampu untuk memperoleh bahan-bahan pornografi terutamanya dalam bentuk digital dengan mudah dan cepat. Aktiviti yang tidak bermoral ini turut mendatangkan kesan yang buruk kepada individu tersebut. Implikasi yang paling besar pornografi dapat dilihat dari segi perkembangan sahsiah diri seorang remaja. Pendekatan dakwah juga menggunakan bahasa yang mudah difahami dan diikuti oleh pendekatan dakwah yang lain seperti menggunakan pendekatan mau'izah hasanah, pendekatan bercerita, mesej dakwah yang disampaikan dengan lemah lembut, mampu memberi kesan yang mendalam kepada sasaran dakwah. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahawa menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara bijak adalah mampu menyebabkan golongan remaja yang ketagihan pornografi akan kembali ke pangkal jalan. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.